Oh, Dari awal memang Encik dah dalam Astro lah ya? betul, betul. Saya keluar masuk, maknanya habis belajar saya masuk Astro. Lepas tu dalam pertengahan dalam 2-3 tahun di bidang televisyen, penerbitan televisyen, saya keluar, saya mendapat tawaran untuk kerja di dalam production house, syarikat produksi untuk penerbitan, maknanya syarikat swasta lah. Dia buat penerbitan drama dan sebagainya dan dihantar kepada stesen TV seperti RTM, Astro dan TV3. So, saya teruskan pengalaman kerja saya. Okey. Selepas itu 3 tahun di Astro, saya keluar dalam syarikat swasta. Saya juga kerja dalam bidang perfilman, penerbitan filem bersama dengan tayangan Unggul dan juga Astro Shaw. Lepas tu saya dapat tawaran ke RTM sebagai wartawan. Okey, sebagai wartawan penyiaran. Saya buat laporan berita untuk berita hiburan. Ketika itu saya jumpa ramai selebriti dan juga orang penting penyiaran, dan salah seorang dia ialah Engku Imran. Engku Imran ni masa tu dia merupakan COO kepada Radio Suria FM. Iaitu pada tahun 2010 tu dia tawarkan saya untuk bekerja dengan radio Suria FM. Saya bertugas selama 3 tahun. Selepas itu saya hijrah ke Radio IKIM kerana nak ambil bidang agama. Dan selepas 2 tahun di IKIM, sekarang saya di Astro balik di Radio Zayan selama 5 tahun sejak 2017. Sebagai jawatan sekarang sebagai pengurus kandungan, dipanggil pengurus kandungan Radio Zayan, content manager in English. Okey, jadi apa skop kerja yang Encik Syarul lakukan sekarang untuk sebagai pengurus kandungan ni? Sebagai pengurus kandungan, kita dipertanggungjawabkan untuk menguruskan sebuah radio station. Kalau sebagai contoh, kalau Zayan berbeza dengan Radio Era, Sinar, Gegar, Hot FM, Suria, Best FM berbeza. So Zayan merupakan radio yang mempromosikan gaya hidup Muslim, gaya hidup Islam. Tugas kerja saya perlu memastikan pengisian di dalam radio itu, antara lagu, antara perbualan di dalam radio itu haruslah bersesuaian dengan personality Zayan tadi, iaitu gaya hidup Islam. Dan saya juga perlu mengambil berat, ambil tahu tentang DJ-DJ kita orang seperti Mawi, Anas, Lin Arifin, Hadari Hazwan dan juga Fatin Nabila. Saya juga ada pembantu, seorang penerbit dan seorang dipanggil music executive yang menyusun lagu dan juga iklan. Penerbit tadi yang menjaga rancangan special kita, rancangan pagi, breakfast show. So semua mereka ini 6 penyampai, 6 DJ, 3 dan 2 staff ini di bawah tanggungan saya. Saya kena pastikan hari cuti diorang, apa yang mereka harus lakukan setiap hari kalau ada sumbangan ataupun kerjasama dengan pihak-pihak luar dengan Radio Zayan. Mana keseluruhan itu tugas seorang pengurus kandungan di Zayan. Okey, saya faham. Jadi sebelum Encik jadi pengurus di Zayan FM ni, apa yang Encik, maksudnya kan untuk pengurus ni saya rasa mesti dia salah satu jawatan yang perlu kita, maksudnya jawatan yang dinaikkan kan untuk naik pangkat kan. Jadi sebelum Encik jadi pengurus ni, apa yang Encik lakukan untuk sampai dapat jawatan ni? Sepanjang 15 tahun dalam bidang penyiaran, saya bermula dari bawah. Maknanya selepas tamat belajar diploma tu, saya hanya seorang penerbit, dipanggil pembantu produksi. Pembantu produksi ni maknanya ranking dia tu paling bawah sekali dalam bidang produksi TV, filem dan sebagainya. Saya bermula daripada situ. Saya menimba pengalaman selama setahun 2 tahun untuk menolong menerbitkan rancangan TV dan filem. Saya mula dinaikkan sebagai penulis skrip. Jadi disebabkan pengalaman tadi, bila kita menerima tawaran di luar, akan mungkin dapat tawaran yang sama dengan gaji yang lebih ataupun
gaji yang sama tapi pangkat yang lebih. So Faham. saya keluar daripada Astro, saya mula menjadi pengurus produksi. Dan disebabkan kita dah banyak tempat kita kerja, dah banyak benda yang kita tahu, kita boleh terima ataupun negotiate tawaran yang baru itu dengan jawatan yang lebih tinggi lah. Dalam bidang radio, paling asas kalau dia panggil fresh grad, kalau kita habis degree, habis ijazah, kita akan mula menjadi seorang penerbit. Penerbit radio, penerbit rancangan pagi, penerbit iklan di radio. Kita akan bermula sebagai producer. Selepas menjadi producer, kita akan dinaikkan pangkat sebagai music executive ataupun executive music ataupun dipanggil pengarah muzik, yang mana tugas kita menyusun lagu di dalam radio dan juga menjaga iklan-iklan yang akan dimainkan di dalam radio. Selepas itu, selepas menjadi producer, selepas ada pengalaman sebagai music executive, then baru kita akan dinaikkan pangkat sebagai content manager ataupun pengurus kandungan. Itu antara stage dia. Okey, faham. Okey, jadi sepanjang Encik dah berkecimpung selama 15 tahun ni kan, apa cabaran yang dihadapi oleh Encik untuk maksudnya dalam bidang penyiaran ni, dalam sebagai pengurus, sebagai dah sebenarnya jadi penerbit semua, apa cabaran yang dihadapi oleh Encik? Cabaran dia, kita nak jadi relevan kalau dalam bidang penyiaran, terutamanya radio, kita haruslah memberi maklumat yang terkini. Jadi cabaran dia ialah kita tak boleh tertidur ataupun terleka, kerana setiap hari di Twitter, di TikTok ataupun di IG, banyak perkara yang sedang berlaku yang mungkin menarik untuk kita kongsikan di radio ataupun TV kita lah. So cabaran dia, kita kena sentiasa alert. Kita tak boleh sehari tak tengok telefon. Kita tak boleh 2-3 minggu tak peduli apa yang berlaku dalam berita dan sebagainya. Itu cabaran yang pertama. You have to be updated, up to date. Dan cabaran yang kedua, human resourcing. Kamu akan berhubung dengan ramai manusia, terdiri daripada artis, penyampai kamu, staf kamu. Kat sini manusia ni dia macam-macam fi'il mudhari', fi'il madhi. Dia punya pembahasan mereka. Dia ada karakter, dia ada perasaan. Itu antara cabaran kepada seorang pengurus untuk memastikan suasana syarikat, suasana tempat kerja itu aman, kerana kita nak make sure everybody's happy, working happily, sincerely. Tetapi dalam masa yang sama ada orang tengah sakit, ada orang tengah ada masalah. So itu cabaran yang kita perlu macam, you have to react. Just like a parent menjaga anak-anak dia. Dia kena tahu mood anak dia hari ini, dia kena tahu apa masalah anak dia hari ini. So itu antara cabaran utama lah. Maknanya to be updated dan juga human resourcing. Maknanya you kena deal dengan human. Rendah manusia. Okay, seterusnya macam mana apa yang mendorong Encik untuk pilih kerjaya ni sebagai Encik punya kerjaya selepas belajar kan? Kenapa Encik pilih untuk belajar dalam bahagian ini, untuk bekerja dalam kerjaya ini? Saya bersekolah sains pada mulanya form 1 sampai form 5 saya adalah dalam kelas sains. Saya belajar fizik, bio, chemistry, maths. Saya lulus SPM, alhamdulillah dimasukkan dalam UIA untuk course engineering. Saya sepatutnya disuruh oleh ibu bapa lulus dalam bidang engineering. Tetapi karakter dan personality saya tidak bersesuaian dengan gaya hidup seorang pelajar engineering. Pelajar engineering kan kena tekun macam pelajar-pelajar MRSM. Dia ada kelas prep, dia ada sebagainya. So karakter saya masa tu tak matching. So saya agak playful. Saya sebenarnya drop out engineering dan saya apply balik lagi sekali dan saya mula berfikir sebenarnya aku ni apa?
So saya lebih kepada banyak bercakap, banyak suka interpersonal relationship dengan orang, saya suka berbual. So I think Masscom lebih sesuai dengan saya. So masa tu UPU dia tawarkan Masscom diploma di UiTM Shah Alam. Saya mohon dan saya diterima untuk melanjutkan pelajaran selama 3 tahun. Saya a bit, tapi my age tak sesuai dengan tawaran lah, maknanya saya dah tua masa saya belajar tu, because I'm a dropout student matrix di engineering UIA. So saya dapati Masscom lebih sesuai, dan bila pergi ke kelas belajar marketing, belajar advertising, belajar broadcasting, lebih dekat dengan saya lebih mudah lulus. Saya dapat markah dari segi presentation. So dari situ saya kata bila saya lulus Masscom, saya akan cari kerja yang berkaitan dengan Masscom. Yang mana saya cuba jadi model ketika belajar advertising, jadi model iklan masa belajar, dapat pengalaman, tetapi model ni nak kena maintain good looking all the time. So, in a good shape all the time. So saya rasa saya lebih sesuai di belakang tabir. Dan saya mula ambil tahu di Masscom ini, kalau di bidang penyiaran, di belakang tabir tu siapa. Cameraman, saya tak pandai handle kamera sangat kerana teknikal, kerana dia banyak diam kan. Gadget ni karakter dia tak boleh banyak bebel kan, you need to focus kan. So saya ni lebih kepada produksi, pembantu produksi. Daripada situlah bermulanya kenaikan pangkat daripada pembantu produksi kepada penerbit, tetapi di belakang tabir. Macam itulah tercetusnya minat dan juga keserasian dalam bidang yang saya pilih ini. Dan sampai hari ini saya rasa saya sesuai sebab saya suka bercakap dengan orang, saya boleh deal dengan artis, saya melayan macam inilah, saya suka boleh di-interview oleh Aisyah. So that's personality. So I think Masscom is my thing, then behind the scene dalam bidang penyiaran is my thing. Okay, untuk kemudian untuk Kira tanya, berapa purata gaji lah dalam Encik sekarang dalam masa untuk sebulan dan setahun? My qualification is a bit lower based on berbanding dengan orang yang ada degree. So saya memohon kerja dengan diploma. So itu antara kesilapan besar kita. Kalau boleh, your minimum qualification supposed to be ijazah, degree. If you have master, it's a bonus because you akan ada value added factor sebagai management. So rank gaji saya boleh katakan kalau pengurus around 5. So you times by 12 lah, around 5. So that's the average salary for diploma holder walaupun ada pengalaman. So my advice for everyone, make sure minimum qualification degree. Habis belajar pergi sambung degree. Okay, sekarang ni banyak dah saya dapat pengetahuan baru pada perkongsian Encik. Jadi untuk sebagai penutup untuk kita punya interview hari ni, untuk boleh tak Encik berikan sepatah dua kata kepada pelajar-pelajar kami sekarang ni kan, yang berminat untuk pilih kerjaya ini sebagai diorang punya haluan lah selepas diorang habis PM semua. Pelajar MARA, nasihat saya, pelajar MARA ni pelajar yang cemerlang. Untuk masuk MARA, untuk masuk boarding school bukan senang. So maknanya kelebihan berfikir itu macam a gift dan above average. So gunakan untuk maksimiskan kepada tahap lebih tinggi. Maknanya tahap akademik itu kata you because your thinking capability itu sebenarnya banyak lagi boleh belajar, ataupun tak kisah kalau ambil degree boleh je habis, boleh je lulus, boleh je convo. So please, my advice is minimum qualification, make sure degree. Realiti kehidupan sekarang,
Because everybody semua pun ada degree. Hanya sedikit saja yang ada sijil dan diploma tetapi jadi bos. Itu hanya cerita-cerita mitos-mitos kecil, terpencil. Okay, so that is my first advice. Your minimum qualification is degree. And then tengok cermin hari-hari, get to know yourself. You suka bercakap ke, you suka berfikir ke, you suka menulis ke, which one are you? You suka think tank ke, you suka duduk di depan kamera ke? Then bear in mind, kalau nak bidang penyiaran, duduk di depan kamera ni dia ada expiry date. Expiry date maknanya to appeal for everyone. Di depan TV ni you akan tengok pengacara TV, pembaca berita semua dia akan bertukar. Kenapa? Dia ada tarikh tamat tempoh kan. So ask yourself juga again. Tapi kalau memang minat, go for it, tetapi ada backup plan untuk jadi apa selepas expiry date. Maknanya saya pernah jadi model pada umur 20-an. Tetapi bila dah 30-40, mungkin ada watak yang sesuai, tetapi jiwa pentadbiran pula tak sesuai. Maknanya you dah manager tapi apa benda nak posing depan depan majalah for magazine whatsoever kan. Macam sekarang you guys tak perlu pergi audition, pergi casting. You guys dah ada IG, you guys ada Instagram, TikTok, straight away jadi instant celebrity. Use that to test market untuk dapat reality check. Kalau banyak kena kecam, stop, pergi duduk belakang kamera. Kalau banyak likes, you can go for it, tapi you dah plan. By age of 35, you need to stop. You need to have your own other plan lah. Maknanya bekerja sebagai pengurus ataupun berniaga sebagai founder whatsoever. So, pilih bidang. Zaman dulu big deal lah, engineering big deal, medic big deal, law big deal. Tapi sekarang untuk associate with yourself, untuk berdamai dengan jawatan tu sampai bila-bila, cari yang happy, yang you will happy to be that person, you will happy to own that career. That's my key point. Maknanya you pilih kerjaya yang sesuai dengan personality you, sebab nak pakai ni sampai pension ni, sampai 50. Before you resign, before you start your own new business untuk pension whatsoever. So minimum qualification, get to know yourself, okay? Get to know yourself, and then happy choosing your career path. Happy. Takut regret. Okay, memang sangat berguna apa yang Encik perlukan. Okay, sekarang ni Encik kongsikan. Jadi sekarang ni saya nak terjelaskan kawan-kawan saya sekali untuk masuk ya. Sebelum kita habiskan kami punya interview. Berapa ramai satu grup? Kita orang satu kelas. Tapi ni yang antara yang nak uruskan interview hari ni. Okay, jom selfie. Selfie pula. Apa screen cap? Jom screen cap. Boleh screen cap. You guys can screen cap. Okay, sekejap. Dia tutup kamera ni. Okay. 1, 2, 3. Kami dah tenang lagi sekali. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih. Nanti share the. Okay, terima kasih. All the best. Okay, nanti share the picture, okay? Okay. Good luck. Okay, terima kasih Cik luar kuasa. Alright. Okay. Assalamualaikum. Salam.